Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 11 September bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, kanak-kanak 2 tahun maut didera pengasuh dan suami. Bukit Aman ambil keterangan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang dan adun bagan dalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia selepas dipercayai didera fizikal dan seksual oleh pengasuh dan suami pengasuhnya di sebuah rumah di Kandang Melaka semalam. Difahamkan kanak-kanak itu dibesarkan oleh ibu saudaranya dan baru 2 bulan diserahkan kepada pasangan suami isteri berkenaan. Pengasuh dan suaminya dibawa ke Mahkamah Magistrate Air Keruh untuk proses reman. Menurut sumber, kanak-kanak itu dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Melaka sekitar jam 2 pagi semalam selepas tidak sedarkan diri. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan parut di bahagian kepala dan peha mangsa. Difahamkan ibu saudara kanak-kanak itu ke Terengganu atas urusan kerja dan terpaksa menyerahkan budak itu kepada pasangan suami isteri terbabit sejak hujung Julai lalu. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Assistant Commissioner Muhammad Nur Yazid Idris ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Menurut Muhammad Nur Yazid, pasangan suami isteri itu berusia 45 dan 36 tahun ditahan malam tadi. Kedua-dua mereka kini direman 7 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Ini gambar cantik. Seterusnya, pegawai polis dari Bukit Aman hari ini mengambil keterangan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy berhubung laporan polis terhadapnya yang dibuat oleh pendakwah agama Dr. Zakir Naik. Mereka tiba di Pejabat Ramasamy di tingkat 52 bangunan Komtar di Georgetown jam 8 pagi tadi dan menunggu lebih sejam sebelum ahli jawatan kuasa pusat DAP itu tiba lebih kurang jam 9.20 pagi. Mengikut sumber yang boleh dipercayai, polis hari ini akan turut mengambil keterangan daripada adun bagan dalam M. Satis. Pada 16 Ogos lalu, Dr. Zakir membuat laporan polis terhadap 5 individu atas dakwaan memfitnahnya berhubung satu ceramah beliau di Kota Baru pada awal bulan lalu. 3 lagi individu yang turut dinamakan dalam laporan polis itu ialah Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, Ahli Parlimen Klang Charles Santiago dan bekas Duta Malaysia Dennis Ignatius. Baik, keadaan jerebu di seluruh negara tengah hari ini tidak banyak berubah berbanding pagi tadi. Kualiti udara di Rompin, Pahang kekal sangat tidak sihat dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU 226 setakat jam 12 tengah hari tadi. Selain Pahang, beberapa kawasan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sarawak kekal mencatatkan IPU tidak sihat. Kawasan terjejas ialah Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Juga Petaling Jaya, Shah Alam, Klang, Banting dan Johan Setia Klang di Selangor. Selain itu, bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di Nilai, Seremban dan Port Dickson di Negeri Sembilan, Alur Gajah, Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka di Melaka serta Tangkak di Johor. Di Sarawak, semua sekolah yang ditutup di 9 daerah di Sarawak, ekoran jerebu semalam dibuka semula seperti biasa hari ini setelah bacaan IPU menurun berbanding semalam. 3 kawasan yang masih mencatat IPU tidak sihat ialah Sri Aman, Samarahan dan Kuching.
Di Indonesia, asap tebal yang menyelubungi Pekanbaru Riau akibat kebakaran hutan dan ladang memaksa kerajaan tempatan menutup sekolah di bandar berkenaan. Ketua Pejabat Komunikasi dan Maklumat Pekanbaru Mawardi berkata, Datuk Bandar Pekanbaru Firdaus turut mengarahkan pihak sekolah supaya menghentikan aktiviti luar darjah. Katanya arahan itu dikeluarkan berdasarkan situasi semasa jerebu yang menyelubungi bandar Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan ladang di beberapa wilayah. Beberapa institusi terbabit turut mencadangkan pihak berkuasa supaya menghentikan aktiviti di sekolah berikutan tahap kualiti udara yang semakin merosot. Pada masa sama, pihak berkuasa turut meminta ibu bapa memastikan anak mereka memakai topeng muka ketika menghadiri aktiviti luar. Asap tebal menyelubungi bandar Pekanbaru sejak awal Selasa lalu dan jarak penglihatan semakin merosot. Dan berkuat kuasa serta-merta seluruh negara diisytihar sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka kecuali pembakaran mayat, pembakaran bagi tujuan keagamaan, aktiviti grill atau barbecue dan pembakaran gas mudah terbakar. Larangan berkenaan akan diguna pakai sehingga monsun barat daya berakhir. Notis pengisytiharan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling susulan jerebu yang melanda negara sejak 5 September lalu. Jelasnya, larangan itu adalah di bawah kuasa yang diperuntukkan kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling mengikut Seksyen 29AA-2 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mereka yang disabitkan kesalahan melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kompaun maksimum RM2,000 juga boleh dikenakan atas setiap kesalahan. Orang ramai juga diminta memberi kerjasama untuk memadamkan kebakaran kecil serta membuat laporan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Jabatan Alam Sekitar berhubung sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Perbicaraan kes Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB membabitkan Datuk Seri Najib Razak yang sepatutnya memasuki hari ke-7 hari ini ditangguhkan selepas bekas Perdana Menteri itu dilaporkan sakit mata. Perkara itu dimaklumkan Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah kepada Hakim Colin Lawrence Sekira ketika prosiding bersambung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi. Dalam prosiding kira-kira jam 9.30 pagi, Tan Sri Muhammad Syafiee memaklumkan kepada mahkamah anak guamnya mengalami konjungtivitis. Beliau difahamkan Datuk Seri Najib mengalami sakit mata selepas menghadiri perjumpaan di luar semalam selain faktor keadaan berjerebu. Sekiranya anak guamnya diberi cuti sakit sehari, pihaknya tiada masalah meneruskan perbicaraan esok. Namun sekiranya diberi 2 hari perbicaraan, pihaknya memohon kes ditangguhkan sehingga Selasa depan. Barisan Pendakwa Raya yang diketuai Datuk Seri Gopal Sri Ram tiada sebarang masalah dengan permohonan itu. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam mengesahkan prosiding akan bersambung Selasa ini selepas Tan Sri Muhammad Syafiee memaklumkan kepada pihaknya Datuk Seri Najib diberikan cuti sakit selama 2 hari. Sebelum ini dalam prosiding perbicaraan SRC International Sdn Berhad, beliau pernah mengambil cuti sakit selama 3 hari kerana masalah kesihatan sama. Bekas Menteri Pengajian Tinggi yang juga Ketua Pengakap Negara Tan Sri Dr. Syafiee Muhammad Saleh meninggal dunia pagi tadi dipercayai mengalami masalah pankreas. Allahyarham yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Selayang kira-kira jam 9.30 pagi. Menurut laman Facebook Pengakap Malaysia, Tan Sri Dr. Syafiee dimasukkan ke hospital sejak semalam selepas mengalami sakit perut, sukar makan dan muntah. Selain pernah berkhidmat sebagai bekas menteri, Allahyarham juga adalah bekas ahli Parlimen Kuala Langat. Jenazah dijangka akan dibawa ke Masjid Al-Makmur, Kampung Gincing, Salak Tinggi, Sepang untuk disolatkan dan dikebumikan selepas solat Zuhur. M4 Malaysia, dokumentari berdurasi 93 minit yang memaparkan kisah perjuangan politik Malaysia sebelum pemerintahan kerajaan bertukar kepada Pakatan Harapan pada tahun lalu. Arahan Ineza Russell dan Dian Lee, dokumentari itu padat dengan pelbagai peristiwa termasuk Op Lalang pada Oktober 1987, pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998 serta Perhimpunan Bersih.
Menurut penerbit eksekutif Datin Paduka Marina Mahathir, pembikinan M for Malaysia bermula daripada inisiatif dia bersama Ineza Rusil dan Dian Lee untuk merakam detik ketika Tun Dr. Mahathir bertanding kerusi Parlimen Langkawi sebagai pembangkang bagi pilihan raya umum ke-14. Ia juga memaparkan kerjasama antara musuh tradisi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Lim Kit Siang bekerjasama untuk menumbangkan kerajaan yang dipimpin Barisan Nasional seterusnya menakluki Putrajaya. Bagi Tun Dr. Mahathir, dokumentari berkenaan disifatkan seimbang dan ada yang boleh dijadikan pengajaran buat semua. I think it's very factual. It is not one-sided. All those things about me which are bad was also shown. All the things that happened during my time, not only the good part, also the bad part. And I think it's a lesson for everyone to see that you have to put up with criticism as much as you like to be praised for whatever you do. Beliau ditemui ketika tayangan perdana M for Malaysia di Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. M for Malaysia mula ditayangkan di seluruh negara bermula esok. Menuju matlamat negara maju, kerajaan sedia mempertimbangkan sebarang insentif bagi memperluaskan konsep bandar pintar di negara ini. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Shah, cadangan itu bagaimanapun masih dalam peringkat kajian dan akan merangkumi pelbagai aspek. Sekarang ini kita telah kena pasti 5 bandaraya besar iaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kulim sebagai model industrial city, Sabah di Kota Kinabalu dan Kuching sebagai permulaan. Dan kita akan melihat untuk memberi insentif pada bandar-bandar lain untuk mencapai tahap atau taraf smart city sebagai permulaannya, insya-Allah. Terdahulu berlangsung Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Rekaan Perumahan 4.0 Anjuran Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM dan Gamuda IBS Sdn Bhd. Jelasnya, selain penggunaan teknologi lestari, nilai inklusif dan demokrasi termasuk tadbir urus dan pembahagian perbelanjaan perbandaran yang bijak perlu diadaptasi dalam membangunkan sesebuah bandar pintar. Pengilang sarung tangan sintetik Hartalega Holdings Berhad melihat Amerika Syarikat kekal menjadi pasaran ekspor utama meskipun berlaku ketegangan antara Amerika dan China. Ketika ini, pasaran Amerika menyumbang 54% daripada jumlah keseluruhan jualan bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019. Sell the most gloves too, where we have most customers from as well, right? So the market growth for US is on the average is about 3%. Occasionally you see spike to maybe 6-7% growth. So it's a mature market, right? Terdahulu berlangsung mesyuarat agung tahunan syarikat. Turut diumumkan cadangan pembayaran dividen akhir 1.9 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019. Ia menjadikan dividen keseluruhan bagi tahun kewangan 2019 adalah sebanyak 8.2 sen sesaham. Hartalega juga mengunjurkan kapasiti pengeluaran meningkat daripada 34 bilion keping kepada 44 keping sarung tangan setiap tahun. Sebaik kompleks penghilangan sarung tangan generasi akan datang NGC siap dan beroperasi pada 2021. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Satu letupan kuat dilaporkan menggegarkan Kabul, Afghanistan, dipercayai menyasarkan kedutaan Amerika Syarikat ketika ulang tahun serangan 11 September 2001. Kepulan asap kelihatan memenuhi ruang udara disusuli bunyi siren amaran. Letupan dipercayai berpunca dari serangan roket. Setakat ini, tiada maklum balas dari pihak berkuasa mahupun mereka yang terlibat dengan misi NATO di Afghanistan berhubung letupan itu. Ini serangan pertama di Kabul sejak Presiden Donald Trump membatalkan pertemuan dengan Taliban sekaligus menutup pintu rundingan bagi mengakhiri perang selama 18 tahun di Afghanistan.
Seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilaporkan memecat penasihat keselamatan kebangsaan John Bolton. Keputusan itu dibuat susulan percanggahan pendapat yang mencetuskan perselisihan faham antara kedua-duanya. Ia membabitkan dasar luar dengan beberapa negara termasuk membantah cadangan Trump untuk mengadakan mesyuarat dengan kepimpinan Iran. Bolton turut mencadangkan Amerika untuk terus memberi tekanan kepada Korea Utara serta pendekatan lebih tegas kepada Rusia dan Afghanistan. Trump dilaporkan berkata khidmat Bolton tidak diperlukan lagi di White House dan penggantinya akan diumumkan minggu depan. Remaja kurang upaya Nora Ann Coirin, 15 tahun yang meninggal dunia secara tragik di Malaysia disemadikan hari ini di tempat kelahiran ibunya. Mayatnya disemadikan hari ini dalam upacara penuh emosi di Gereja St. Bridget di Belfast Island. Ibunya, Maeve Coirin, turut membacakan puisi yang menyentuh hati bagi memperingati anak perempuannya itu. Upacara turut dihadiri keluarga terdekat. Mayat remaja itu ditemui 13 Ogos lalu berhampiran air terjun kira-kira 3.2 km dari tempat penginapan keluarganya ketika bercuti di Negeri Sembilan. Nora meninggal dunia akibat tekanan dan kebuluran selepas hilang dalam hutan selama 10 hari. Beliau dipercayai meninggalkan bilik yang dihuni bersama dua adiknya di pusat peranginan dusun dan merayau di dalam hutan. Usaha mencari dilancarkan dan mayatnya ditemui dalam keadaan bogel oleh sepasukan sukarelawan 10 hari selepas beliau hilang. Sementara itu, mayat bekas Presiden Robert Mugabe diterbangkan dari Singapura hari ini untuk dibawa pulang ke Zimbabwe. Ia selepas 5 hari selepas beliau meninggal dunia di sebuah hospital di bandaraya itu. Menurut jadual yang dikeluarkan, pesawat membawa mayat mendiang Mugabe berlepas pada jam 8.50 pagi waktu tempatan menuju Zimbabwe. Dalam pada itu, beberapa motosikal polis kelihatan di luar Singapore Casket, iaitu rumah pengurusan pengebumian yang menempatkan Mugabe. Seorang ahli keluarga yang ditemui memaklumkan mayat Mugabe dijangka tiba di Zimbabwe pada jam 3 petang ini waktu tempatan. Dalam pada itu, Mugabe, 95 tahun, meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas sejak sekian lama menerima rawatan perubatan. Beliau mendominasi politik Zimbabwe selama hampir 40 tahun, iaitu sejak ia mencapai kemerdekaan pada 1980 hingga digulingkan oleh tentera pimpinannya pada November 2017. Mayatnya bakal disemadikan di kampung halamannya di Kutama Zvimba. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan mayat. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Tiada pemain kebangsaan dibenarkan menyertai kejohanan rugby 7 sepasukan kebangsaan yang dijadualkan berlangsung di Ipoh pada 14 dan 15 September ini. Ia pendekatan baru yang digunakan Kesatuan Rugby Malaysia MRU dalam kejohanan kali ini yang akan disertai 44 pasukan dalam 5 kategori dipertandingkan, iaitu Men Core, Men Qualifier, terbuka wanita dan lelaki serta wanita bawah 20 tahun. No Malaysian player are allowed to play in this coming National Sevens. Actually bagus sebenarnya, dia memberi peluang kepada player-player lain ni untuk dan juga kepada panel-panel pemilihan MRU untuk memilih scouting player-player baru untuk pasukan yang akan datang, untuk preparation pasukan Malaysia yang akan datang. Mungkin pendekatan itu memberi ruang kepada bakat muda menampilkan kemahiran mereka. Namun pada satu sudut lain, mereka tidak berpeluang beraksi di samping pemain kebangsaan sekaligus berkongsi pengalaman bersama pemain lebih berpengalaman. Sementara itu, bagi Presiden Kesatuan Rugby Perak, Mahathir Ahmad Muhammad Ayub, dia mengakui walaupun pasukan Perak merupakan juara bertahan bagi kejohanan ini, namun latihan intensif dan persiapan rapi giat dijalankan bagi memastikan kesemua pemain dapat mempertahankan kejuaraan untuk edisi kali ini. Kita pun cubalah memberi saingan yang sebaik mungkin kepada pasukan-pasukan oleh kerana banyak pasukan yang cuba nak, orang kata apa, nak cuba nak jadi juara pada tahun ini. Jadi insya-Allah tengoklah macam mana. Perak cubalah sekali lagi untuk mengekalkan kejuaraan, insya-Allah. Hadiah wang tunai sebanyak RM30,000 keseluruhan untuk setiap kategori akan menjadi rebutan pasukan bertanding di kejohanan yang berlangsung di Padang Ipoh itu.
Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan gaya bebas bola keranjang. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.